Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membentangkan tajuk analisis kes berkaitan perkahwinan tanpa kebenaran. Dan kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli dan diketuai oleh Abdul Hadi bin Anwar dengan nombor metrik A179859. Seterusnya ahli Adam bin Kamaluddin nombor metrik A179973. Dan ahli seterusnya Muhammad Wahana Alim bin Mat Saleh nombor metrik A180610. Dan seterusnya saya Muhammad Abdul Fattah bin Muhammad Rahmat A181584. Dan ahli terakhir iaitu Muhammad Al-Mu'is Fadlullah bin Ma'ayub nombor metrik A182135. Dan kami hormati pensyarah Profesor Madya Dr. Zuliza binti Muhammad Kusrin. Dan kami mulakan pembentaran kami dengan pendahuluan. Nikah tanpa kebenaran kini ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Misalnya, banyak kes yang berlaku di negara kita yang telah menjadi bualan hangat oleh masyarakat dan juga terpampang di dada majalah juga surat khabar harian. Perkahwinan tanpa kebenaran ini sebenarnya masih sah di sisi syarak, namun ia telah dipandang serong oleh masyarakat kerana seakan-akan kahwin lari akibat tiada restu keluarga dan sebagainya. Jadi, bagi menjalankan nikah tanpa kebenaran ini, pemohon hendaklah hadir ke mahkamah syariah untuk mendapat pengesahan perkahwinan dan perintah daftar pernikahan. Jadi untuk pengetahuan, ini telah menjadi isu dan alasan utama bagi individu yang melakukan pernikahan tanpa kebenaran ini kerana kebanyakan di antara mereka yang tidak dapat memohon kebenaran daripada mahkamah syariah tersebut kerana kebanyakan di antara mereka tidak dapat kerana permohonan mereka mungkin ditolak atas dasar kurang kelayakan untuk permohonan tersebut. Jadi oleh sebab itu, ramai di antara mereka yang menggunakan inisiatif lain dengan menjalankan pernikahan mereka di luar negara seperti di sepadan Thailand dan sebagainya demi memenuhi hasrat mereka untuk berkahwin. Jadi untuk mengelakkan perkara seperti ini berlaku secara berleluasa, pasangan yang gagal memohon kebenaran pejabat agama tempat bermustautin bagi melangsungkan pernikahan di luar negara boleh didakwa dan dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada isu yang pertama, iaitu kita pergi kepada kes yang pertama, iaitu kes pendakwa syar'i Selangor lawan Mokhtar bin Radin dan 6 yang lain. Okey, kita lihat kepada isu kes ini. Okey, pertamanya kes ini mula disebut di Mahkamah Rendah Syariah pada 20 April 2010. Baik, kes ini membincangkan berkaitan tertuduh yang pertama, iaitu Mokhtar bin Radin yang dikenakan tuduhan berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah. Okey, manakala isteri kepada tertuduh yang pertama, iaitu yang merupakan tertuduh kedua yang bernama Zizi Izzeti binti Abdul Samad yang telah dituduh berkahwin tanpa kebenaran pendaftar. Seterusnya, abang kandung kepada tertuduh kedua, iaitu Ahmad Syahazmi bin Abdul Samad yang merupakan tertuduh ketiga, didakwa kerana telah menjadi wali semasa pernikahan dilakukan. Saksi pernikahan daripada keluarga tertuduh kedua, iaitu Samzi Fuzid binti Abdul Samad yang merupakan tertuduh keempat dalam kes ini, dan Syahizi Sam bin Abdul Samad iaitu tertuduh kelima, dituduh bersubahat atas kesalahan yang bersalahan di bawah Seksyen 40-1A Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, iaitu mengakad nikahkan perkahwinan pasangan tertuduh tanpa mendapat kebenaran daripada pendaftar nikah, cerai dan rujuk. Dan kedua-dua tertuduh ini juga dituduh atas tuduhan bersubahat atas kesalahan pernikahan tertuduh yang berpoligami tanpa kebenaran dari mana-mana mahkamah syariah. Seterusnya, saksi pernikahan daripada pihak tertuduh pertama, iaitu pengantin lelaki yang bernama daripada keluarga
pengantin lelaki yang bernama Sahari bin Ahmad yang merupakan tertuduh ke-6 dan Titing bin Putang yang merupakan tertuduh ke-7 pula. Kedua-duanya juga dituduh di bawah Seksyen 134 iaitu bersubahat di dalam kesalahan pernikahan poligami tanpa kebenaran mahkamah untuk tertuduh pertama. Baik, kita pergi kepada fakta kes ini. Okey, untuk fakta kes ini, pada 16 Disember 2009, lebih kurang jam 8.50 malam, tertuduh pertama iaitu Mokhtar bin Radin telah bernikah dengan tertuduh kedua iaitu Zizi Izzeti binti Abdul Samad, yang mana pada masa yang sama tertuduh pertama ini masih lagi mempunyai isteri yang sah dari sudut hukum syarak dan undang-undang, iaitu isterinya yang bernama Puan Nur Asidah Alimuddin yang telah dinikahinya pada 24 Ogos 1991 di Sabah. Pernikahan ini telah berlangsung di rumah yang beralamat nombor 12 Jalan TC 2B Palang 3 Cemerlang Heights 53100 Taman Melawati, Selangor, Darul Ihsan. Di dalam kes ini, tertuduh kedua telah menerima mas kahwin sebanyak RM80,000 tunai dan dengan hantaran sebanyak 31,000 serta sebentuk cincin berlian. Seterusnya, bagi keputusan mahkamah, bagi kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah syariah dan bersubahat di atas kesalahan poligami tanpa kebenaran mahkamah syariah mengikut Seksyen 124 dan 134 iaitu kurungan subahat poligami di bawah peruntukan di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, mahkamah dengan ini mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan ke atas tertuduh pertama di dalam kes ini iaitu Mokhtar bin Radin. Seterusnya, bagi kesalahan tertuduh-tertuduh lain yang bersubahat berpoligami tanpa kebenaran mahkamah syariah iaitu Zizi Izzeti binti Abdul Samad, Ahmad Syahazmi bin Abdul Samad, Sazmi Fuzet binti Abdul Samad bin Abdul Samad, Syahizi Sam bin Abdul Samad, Sahari bin Ahmad dan Titing bin Putang. Kesemua mereka dikenakan hukuman denda maksimum RM1,000 atau penjara 6 bulan. Di samping itu, bagi kesalahan pernikahan tanpa kebenaran pendaftar nikah, cerai dan rujuk yang dikenakan ke atas Zizi Izzeti binti Abdul Samad di bawah Seksyen 40, kurungan 2 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, tertuduh dikenakan hukuman denda maksimum sebanyak RM1,000 atau penjara selama 1 bulan jika tertuduh gagal membayar denda tersebut pada hari kejadian. Manakala tertuduh pertama yang telah dituduh bersubahat bagi kesalahan tersebut iaitu Mokhtar bin Radin juga dikenakan hukuman yang sama iaitu denda sebanyak RM1,000 atau dipenjarakan selama 1 bulan jika gagal membayar denda pada hari yang tersebut. Okay. Akhir sekali, keputusan mahkamah bagi kesalahan di bawah Seksyen 40/1 A enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 yang dikenakan ke atas Ahmad Syahazmi bin Abdul Samad selaku wali tertuduh kedua atau kepada Zizi Izzeti binti Abdul Samad, dan hukuman bagi kes bersubahat atas kesalahan ini yang dikenakan ke atas Sazmi Fuzet binti Abdul Samad, Sazmi Fuzet bin Abdul Samad dan Syahizi Sam bin Abdul Samad, masing-masing dikenakan hukuman denda maksimum RM1,000 atau 1 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut pada hari ini. Alasan mahkamah adalah mahkamah telah mengambil kira untuk menjatuhkan hukuman berat berasaskan kaedah fiqhiyah, iaitu walaupun pernikahan poligami boleh mendatangkan kebaikan, tetapi ianya perlu memenuhi syarat-syarat tertentu bagi seorang suami, iaitu mahkamah akan memastikan sama ada suami yang hendak berpoligami itu boleh berlaku adil, berkemampuan dan sama ada perkahwinan poligami itu patut ataupun perlu. Okay, mahkamah juga berpandangan tertuduh pertama tentulah berkemampuan dan tidak kerana beliau merupakan seorang ahli politik dan tidak sepatutnya perkahwinan ini dilakukan tanpa kebenaran daripada mahkamah syariah kerana hakim syar'i berkuasa menentukan sama ada seseorang itu layak berpoligami
walaupun tanpa kebenaran isteri yang sedia ada. Baik, itu saja daripada saya. Sebenarnya saya serahkan kepada pembentang kedua iaitu Wahana Alim. Okey, baiklah. Terima kasih. Untuk kes yang kedua, iaitu kes Nurazima binti Man melawan Muhammad Hamdan bin Ismail. Untuk isu kes tersebut, kes ini membincangkan konflik pasangan Nurazima binti Man melawan Muhammad Hamdan bin Ismail di Mahkamah Tinggi Syariah. Di mana kalau kita dapat lihat bahawa pemohon ialah Nurazima binti Man, pemohon memohon untuk mengesahkan status pernikahan beliau dengan responden dan seterusnya mendapatkan perintah untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Pernikahan antara pemohon dan responden yang telah berlangsung ialah pada 18 November 2009 bertempat di Taman Perumahan Senawang Negeri Sembilan. Untuk fakta kes pula, pemohon semasa pernikahan adalah seorang anak dara manakala responden pula sudah mempunyai seorang isteri. Menurut pemohon, pernikahan tersebut telah diwalikan oleh wali tahkim kerana bapa kandung beliau telah meninggal dunia dan abang kandung beliau tidak dibenarkan hadir semasa pernikahan berlangsung. Pernikahan tersebut telah diakad nikahkan oleh juru nikah yang dikenali sebagai Ustaz Razak, seorang yang berjawatan di Masjid Subang, Selangor dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pemohon menyatakan bahawa beliau tidak mengenali Ustaz Razak dan saksi-saksinya semasa perkahwinan. Pemohon menyatakan bahawa beliau meragui status pernikahan tersebut dan telah membuat semakan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mendapati tiada rekod pendaftaran bagi pernikahan yang dilangsungkan dan surat perakuan nikah sedia ada telah disahkan palsu setelah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat semakan. Sekiranya seorang perempuan ingin berkahwin dan tiada wali nasab di sisinya, undang-undang memperuntukkan bahawa beliau boleh memohon wali hakim atau raja. Namun begitu, pemohon dalam kes ini tidak berbuat demikian dan tidak mematuhi peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Sekiranya dikatakan perkahwinan dalam kes ini dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, tidak ada bukti juru nikah dilantik sebagai wali hakim atau wali raja oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang merupakan raja bagi Negeri Sembilan. Pernikahan ini juga tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim atau wali raja. Oleh hal yang demikian, mahkamah ini mengesahkan pernikahan yang telah berlangsung di antara pemohon dan responden sebagai pernikahan yang fasik di sisi hukum syarak. Apabila perkahwinan ini diisytiharkan fasid, maka pemohon dan responden perlu difarakkan dan juga pemohon perlu beredah dengan edah suci Ba'in Sugro. Baiklah. Untuk keputusan mahkamah, permohonan ini tidak dapat disabitkan. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman bahawa pernikahan antara pemohon Nur Azimah binti Man dengan responden Muhammad Hamdan bin Ismail pada 18 November 2009 sebagai pernikahan yang fasid di sisi hukum syarak dan merupakan suatu pernikahan yang tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah peruntukan undang-undang. Hakim telah memerintahkan pemohon dan responden difarakkan dan tidak tinggal bersama sebagai suami isteri mulai hari tersebut. Mahkamah telah memerintahkan pemohon agar beredah dengan iddah suci Ba'in Sugro mulai hari ini. Mahkamah turut telah mensabitkan bahawa persetubuhan yang telah berlaku antara pemohon dan responden mulai 18 November 2009 adalah persetubuhan syubha. Alasan mahkamah terhadap kes ini ialah berdasarkan keputusan mahkamah bahawa hakim telah memutuskan dengan mengisytiharkan pernikahan antara pemohon dan responden sebagai pernikahan fasid dan tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah peruntukan undang-undang. Dalam memastikan sesuatu perkahwinan itu sah mengikut hukum syarak, semua rukun-rukun nikah hendaklah dipenuhi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon dan responden, mahkamah ini mendapati bahawa 4 daripada 5 rukun nikah telah dipenuhi tanpa keraguan, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, sirah ijab dan kabul dan 2 orang saksi. Walau bagaimanapun, pemohon gagal memenuhi rukun nikah kelima, iaitu wali. Pemohon masih mempunyai wali nasab, iaitu abang pemohon, tetapi tiada semasa majlis pernikahan tersebut.
Ini menunjukkan bahawa wali nasab pemohon seorang yang ghaib. Oleh hal yang demikian, wali yang layak mengakad nikahkan pernikahan ini ialah wali hakim atau raja, bukan wali tahkim. Itu saja untuk kes Nur Azimah binti Man melawan Muhammad Hamdan bin Ismail. Saya serahkan kepada Muiz. Seterusnya adalah kes pendakwa raya syar'i dan Aziz bin Johari. Isu kes dalam kes ini membincangkan tentang pendakwa raya melawan Aziz bin Johari dalam isu berpoligami tanpa kebenaran isteri. Tertuduh dituduh sengaja melanggar undang-undang yang dibuat di negeri Selangor kerana mengakad nikahkan isteri keduanya di luar negara, iaitu di Thailand. Di samping itu, kes ini juga membincangkan tentang penghukuman mahkamah yang sewajarnya ke atas tertuduh setelah disabitkan kesalahan yang sama kali kedua. Mereka dalam fakta kes pula, pada 5 Mei 2005, lebih kurang jam 10 pagi di waktu Thailand, tertuduh Aziz bin Johari telah dituduh bernikah secara berpoligami tanpa kebenaran dengan Azma binti Muhammad Adnan di nombor 390/6 Jalan Suk Kayang, Bentong Yala, Selatan Thailand, iaitu di Thailand. Sedangkan pada waktu itu, tertuduh masih mempunyai isteri-isteri yang sah iaitu Roshita binti Muhammad dan Nur Aziyati binti Abbas. Pada 14 November 2006, tertuduh telah mengaku bersalah setelah pertuduhan dibacakan ke atasnya. Setelah tertuduh faham akan akibat pengakuan bersalah, tertuduh bersetuju dengan fakta-fakta kes. Mahkamah telah mensabit kesalahan tertuduh yang berpoligami tanpa kebenaran dan menepati Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor nombor 2 tahun 2003. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh. Seterusnya, keputusan mahkamah. Mahkamah telah memutuskan bahawa setelah mahkamah sabitkan tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor nombor 2 tahun 2003 dan setelah mahkamah mendengar rayuan dan pendapat kedua-dua belah pihak tertuduh dan pendakwa, mahkamah dengan ini memutuskan seperti berikut. Iaitu mahkamah telah menjatuhkan hukuman tertuduh Aziz bin Johari bernombor kad pengenalan 630618 106509 dengan penjara selama 14 hari berkuat kuasa mulai hari ini, iaitu pada 14 November 2006. Yang mana alasan mahkamah menjatuhkan hukuman tersebut adalah setelah mahkamah sabitkan tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor nombor 2 tahun 2003 dan setelah mahkamah mendengar rayuan pendapat kedua-dua belah pihak tertuduh dan pihak pendakwa, mahkamah dengan ini memutuskan seperti berikut. Mahkamah menjatuhkan hukuman bagi tertuduh Aziz bin Johari dengan penjara selama 14 hari berkuat kuasa mulai hari ini, iaitu pada 14 November 2006. Seterusnya saya sambung kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada semua kes-kes ini, jika dilihat dari sudut yang lain pula, kebanyakan perkahwinan tanpa kebenaran ini banyak berlaku dalam kalangan suami yang ingin berpoligami dan tidak mendapat keizinan dari isterinya. Hal ini kerana terdapat faktor yang mendorong ke arah perbuatan itu. Antara faktor yang mendorong kepada perbuatan itu adalah mereka yang melakukan perkahwinan tanpa kebenaran ini mendakwa bahawa prosedur untuk mendapatkan kebenaran untuk berpoligami ini dari mahkamah itu adalah sangat ketat dan rumit. Jadi dakwaan ini adalah sangat tidak betul kerana setiap prosedur itu adalah sangat penting bagi menjamin sebarang perkara yang tidak diingini dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi dalam hubungan suami isteri, pasti ada pasang surutnya.
Jadi kesimpulannya, perkahwinan merupakan sebuah ibadah dan semua perkara dalam perkahwinan itu juga adalah suatu ibadah. Jadi janganlah kita cemari ikatan yang sah itu dengan sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang. Hal ini kerana sesuatu yang sah di sisi syarak belum tentu sah di sisi undang-undang dan juga begitu sebaliknya. Oleh yang demikian, undang-undang telah digubal untuk mengawal dan menjaga kemaslahatan dalam perkara berkaitan kekeluargaan dan juga menjamin keamanan. Sekian sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.